Korang tahu atau tidak, kain batik atau kain pelikat yang kita pakai setiap hari ada tersimpan satu kod rahsia yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia mempunyai alur cap jari yang berbeza untuk menentukan identiti yang tersendiri. Sama juga dengan kain sarung yang kita selalu pakai, kerana dengan kod rahsia yang ada pada pemakai tersebut dapat memberitahu orang tentang status terkini anda, sama ada anda dara, teruna, janda, duda dan sebagainya. Oh my god! Wow! Tetapi kain seperti kain songket, kain tenun, batik atau pelikat mempunyai corak atau struktur yang berbeza yang dikenali sebagai kepala kain. So, apa kaitan kepala kain dengan kod rahsia ini? Kod rahsia ini merupakan sebagai isyarat yang dapat memberitahu kepada orang sama ada kita ni dara atau teruna atau janda atau duda dan sebagainya melalui kedudukan kepala kain yang kita pakai ataupun kepala kain yang kita tetapkan sama ada di hadapan, di belakang, di kiri dan di kanan. Inilah yang dinamakan sebagai kod rahsia dan sebagai isyarat. Sebab orang dahulu dia ni jenis semua berkias-kias dari katanya, dari pakaiannya. Sebab orang dahulu melalui pakaian saja diorang tahu dah korang ni berstatus apa, berpangkat apa, dan inilah yang dinamakan sebagai kod rahsia ataupun isyarat yang ada pada zaman dahulu. Korang nak tahu tak macam mana kita nak tentukan dia sama ada dia teruna atau dara melalui kedudukan kepala kain yang dia tetapkan? Kalau kepala sebelah muka duduk menuju atas pangkuan, boleh dipakai anak dara bagai penyimak bujang datang, bagai pendinding air malu. Ini memberi maksud dan dijelaskan di mana jika pemakainya adalah dari golongan teruna atau dara, sudah semestinya kepala kain akan diletakkan di bahagian hadapan. Okey, kalau korang masih bujang sama ada korang teruna atau dara dan kalau korang pakai kain pelikat atau batik, korang boleh letakkan kepala kain di bahagian hadapan untuk memberi isyarat lah yang sama ada korang belum berpunya atau sedia untuk disunting macam tu. So dengan kaedah ini, para lelaki tidak akan ada masalah untuk meneka sama ada perempuan itu masih dara atau sudah berkahwin dengan kedudukan kepala kain yang dia applykan, yang dia tetapkan. Okey. Kalau betina memakai kain, kepala terletak di samping kiri atau membelik ke belakang, belik sampai kedudukan. Ini dijelaskan dan dimaksudkan di mana golongan tersebut sudah berkahwin dan tidak boleh diganggu sama ada wanita atau lelaki. Sudah semestinya kedudukan kepala kain akan diletakkan di bahagian belakang dan di bahagian kiri. Ada dua pilihan sama ada kita ingin memilih di bahagian belakang dan di bahagian kiri untuk golongan yang sudah berkahwin. Tetapi orang dahulu dia sengaja memakaikan kepala kain di bahagian belakang kepada anak-anak dara mereka untuk mengelirukan status anak dara mereka, sebab mereka tak nak anak-anak dara mereka diganggu pada zaman penjajah British. Ya, setelah penjajah semua kata-katai tentu. Oh my god! Wow! Okey, macam mana kita nak tentukan dia sama ada golongan janda atau duda? Okey, kalau korang dalam golongan janda pula, okey, kepala kain akan diletakkan di bahagian belakang dan akan dibelik sehingga ke hadapan dan akan menyentuh di sisi korang. Okey, akan diselitkan di bahagian kiri korang kalau untuk kategori janda. Kalau untuk duda pula, untuk lelaki duda, okey, step yang sama macam janda tetapi akan diselitkan
di bahagian kanan korang. Okey, maksudnya kepala kain di bahagian belakang akan dibelitkan dan dibawa ke bahagian hadapan dan akan diselitkan di bahagian kanan korang. Okey, untuk golongan duda. Okey, semua boleh nilai lah betapa halusnya kita punya peradaban Melayu ni. Sebab apa? Sebab melalui kepala kain saja kita dapat tahu dah si pemakai tu berstatus apa. Sama ada janda ke, duda ke, dara atau teruna, tanpa kita perlu tanya sama ada ni janda ke, duda ke. Sebab kita nak elakkan untuk mengaibkan air muka dia kan. So memang betul-betul berkias. Itulah yang dinamakan sebagai kod rahsia yang ada terletak pada kepala kain yang kita tentukan. Kedudukan kepala kain yang kita tentukan dalam pemakaian kita pada kain sarung yang kita pakai. Okey, sebagai konklusi ni lah di mana kedudukan kepala kain ni adalah sebagai adat sahaja. So kalau korang nak ikut, sangat-sangat bagus sebabkan ini adalah salah satu kod rahsia yang ramai yang tak tahu. Mungkin ada yang tahu tapi tak ramai yang tahu pada masa sekarang. Dan kita akan nampak kain pelikat sudah diregulasikan kepada membuat seluar dan sebagainya. Memang kain pelikat sekarang sangat-sangat bagus untuk kita gunakan sebabkan dia selesa yang pertamanya, yang kedua ringan, mudah dipakai dan sebagainya. Okey, jangan lupa bangsa kita bangsa bertamadun. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.